Selamat pagi sekali lagi dan untuk kelas hari ini kita akan tengok macam mana kita boleh mencipta tema di dalam Google Slide. So, kita akan guna dan buat tema kita sendiri. So macam yang boleh nampak dalam saya punya slide sekarang. So sekarang ni slide ni menggunakan tema dia yang tersendiri. So kalau dalam contoh sekarang ni ialah muka utama, title dia. So dekat bahagian sini kita ada logo kita dan juga dekat bahagian bawah pun kami ada logo kami sendiri. So nanti saya akan tunjukkan macam mana kita boleh buat sesuatu macam ni dalam kita punya Google Slide. So kita akan cipta tema sendiri dan juga lepas cipta tema tersebut kita akan menggunakan tema tersebut ke dalam Google Slide yang baru. So kita akan walaupun kita buat slide yang lain, kita masih boleh gunakan tema yang kita dah buat sebelum ni. So tak semestinya kita buat sekali je lepas tu dah tak boleh pakai. So kita boleh guna pakai dan juga kita kalau perlukan sebarang edit ke dalam tema yang kita dah cipta sebelum ni pun tak ada masalah. So contoh sekarang ni tema dia macam ni dan katakanlah kita nak tukar warna dia pun tak ada masalah juga. Untuk memulakan, jadi semestinya kita kena buka kita punya Google Slide yang baru. Okay, jadi saya sentiasa cadangkan kalau nak buka sebarang file, saya cadangkan buat terus daripada kita punya Google Drive. Salah satu sebab dia kenapa kita nak buat, nak cipta sebarang folder ataupun file terus daripada Drive supaya nanti bila kita nak cari kita punya dokumen tersebut ianya amat mudah bila kita dah tahu kat mana lokasi dia. So kita dah buat beberapa folder, jadi kita tahu lokasi untuk kita punya slide ni ada dekat folder ni. Jadi saya selalu cadangkan elakkan untuk guna daripada luar yang macam ni. So bila kita buka new tab, kita tekan dekat Google Apps ni, dekat sini ada kita punya pilihan dokumen. So saya cadangkan elakkan guna secara terus dekat sini sebabnya nanti kalau kita buat secara terus dekat sini, so dia akan bawa kita kepada galeri. Okay, bila kita tekan blank ni, dia akan cipta satu folder dekat luar. Jadi dia ni susah untuk kita nak tengok kemudian hari. Jadi saya sentiasa cadangkan kalau nak buat file ataupun dokumen baru tu, pastikan dianya dalam satu folder yang memang kita nak guna pakai. Okey, contoh kat sini saya dah memang ada folder Google, lepas tu saya dah ada title webinar, lepas tu saya letak kat sini bulan dan juga tahun supaya mudah untuk saya untuk cari dokumen tersebut. Jadi kalau nak buat new slide, sentiasa mulakan daripada kita punya drive. So ini adalah drive tadi. So kalau nak buka new slide, tekan saja pada button new. So button new tu dia akan berada pada kedudukan kiri kita punya paparan, dalam paparan skrin kita dekat bahagian kiri ada button new. So tekan new, dekat situ ada Google Slide. So untuk memulakan Google Slide yang baru, tekan sahaja pada Google Slide tersebut. Okay, tekan new, Google Slide. So ini ialah kita punya Google Slide yang baru. So dia akan buka new tab dia. So kita akan sambung semula. Okay, so bila kita dah tekan new tadi, dia akan bawa kita kepada tab yang baru. So dekat situ bila tekan new tadi, kena pilihlah jenis dokumen yang kita nak buat. So dalam case kita hari ni, kita nak buat satu slide yang baru, jadi kita pilihlah kat situ new Google Slide. Bila dah tekan Google Slide, so tadi yang macam semua boleh nampak, dia ada buka satu tab yang baru. So dia akan muncul kita punya slide yang baru macam ni. So macam yang boleh nampak sekarang dekat bahagian kanan ni, dekat bahagian kanan ni, sini ialah tema yang memang Google dah berikan kepada kita yang kita boleh guna pakai. So ini adalah contoh tema-tema yang dah ada. So apa benda yang tema ni boleh buat sebenarnya? So kalau pergi kat sini, dia memainkan peranan untuk bahagian layout sini, susun atur.
Okey, dianya memainkan peranan dalam bahagian susun atom dan juga selalunya dia diguna pakai dalam konsep kita punya tulisan, besar, kecil, saiz dia, jenis tulisan dan juga kedudukan. So macam yang boleh nampak, so dekat bahagian sini, so title dia yang besar dekat sini, lepas tu dia ada subtitle. Kalau saya pergi dekat streamline, okay, streamline, so boleh nampak kedudukan dia berbeza dengan yang simple light. Okey, yang simple light kedudukan dia berbeza dan juga penulisan dia. So boleh tengok dekat jenis tulisan yang dipilih dan juga font size dia. Okey, untuk setiap theme yang disediakan oleh Google ni, bila kita pilih boleh nampak kat situ ada perubahan. Dan macam saya katakan tadi, boleh tengok juga dekat bahagian layout. So macam contoh yang ni streamline, kalau tengok dekat bahagian layout dia, dia menggunakan beberapa warna yang berasingan. Okey, dia ada macam section header dan juga big number ni dia gunakan background color dia. Okey, latar belakang dia warna hijau. Dan juga kalau kita pilih main point, latar belakang dia jadi warna oranye. Dan kalau kita pergi semula kepada simple light dan juga kalau kita pilih dekat layout dia, susun atom, dekat sini boleh nampak susun atom dia berbeza. Okey, big number dia warna putih dia punya background dan juga kalau tengok tulisan yang dipilih kat sini dia gunakan Arial. So dekat sini tadi streamline dia gunakan tulisan yang berbeza iaitu railway. Jadi setiap ni dekat sini yang theme yang sedia ada ni ianya berbeza. So sama juga bila kita nak cipta kita punya tema sendiri, kita pun boleh cipta sesuatu yang berbeza. Tak semestinya sama dengan apa yang kita nampak sekarang ni. Kita boleh cipta sesuatu yang berbeza. Kita boleh letak warna kita dan juga kita boleh pilih jenis penulisan yang kita nak guna pakai. Okay, so situ dekat bahagian theme belah kanan tu. So untuk selepas kita dah pilih theme semua tu, kalau dah tak kalau dah tak perlukan bahagian kanan ni, kita boleh tekan je yang butang X dekat bahagian atas ni untuk tutup kita punya bahagian tema ni. Jadi kita punya screen layar nanti dia akan tunjukkan lagi besar lah kita punya kertas untuk kita punya slide ni. So kat sini untitled presentation. Untitled presentation ni kita nak bagi nama untuk kita punya slide lah. Kalau nak tulis nama baru, klik saja pada untitled presentation ni. Klik saja pada untitled presentation ni untuk bagi nama kepada kita punya slide yang kita nak guna pakai tadilah. So dia kat sini, pergi saja dekat bahagian atas ni. So sekejap saya pilih yang biasa kosong, simple light. Okay, saya akan tutup tema ni. So dekat sini ada untitled presentation. So sinilah di mana kita nak berikan nama baru kepada slide kita. So untitled presentation, tekan saja. So macam nampak dekat bahagian atas ni, dia ada tunjuk untitled presentation dash Google Slide. Google Slide kat bahagian kanan tu memang adalah dia akan tunjukkan apa jenis dokumen yang sedang kita guna pakai. Contoh macam kat sini kalau saya bawa saya punya cursor, kalau saya bawa cursor saya dekat bahagian lain, dia akan tunjukkan benda lain. So tekan saja pada untitled presentation, berikan dia nama baru. Contoh kat sini saya akan tulis demo. So kalau nampak dekat bahagian atas tab tu, nampak dia sebelum ni dia muncul untitled presentation, sekarang dia muncul demo. So ini ialah kita punya slide yang akan kita guna pakai untuk buat kita punya tema pada hari ini. Okay, sekarang kita akan cipta kita punya tema, kita punya konsep dan juga saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat edit tema kita. So dekat sini apa yang perlu kita buat, segala edit tu kita akan lakukan di dalam master. Okay, slide master. So bila klik saja dekat bahagian atas, kan atas ada pilihan file, edit, view, insert,
format slide arrange dan so on. So dekat sini ada bahagian view sebab kita nak view kita punya master. Okay, yang paling utama dekat sini supaya segala edit tu dia berlaku dalam master. So di situlah sebenarnya kita akan cipta kita punya tema. So tekan sahaja pada butang view. Bila tekan pada butang view, pilihan yang kita nak pilih ialah master. Okay, pilihan yang kita nak pilih ialah master. Bila tekan pada butang master, nanti akan perasan kita punya slide dia muncul warna hitam macam ni. Okay, kalau sebelum ni dia warna putih, okay, yang biasa punya dia keluar warna putih. Tapi kalau master view, okay, dia akan keluar macam ni. So dekat bahagian kiri atas ni, simple light, itu merupakan nama kita punya tema. Okay, nama tema. Okay, kalau nak ubah kita punya nama pun boleh juga. Okay, yang ni kalau dekat sini, sekarang ni kita dekat bahagian susun atur iaitu layout. So kalau perasan, sini ada line kuning dekat luar. Okay, sini ada line kuning dekat luar. Kalau tekan rename, menamakan semula pada bahagian layout ni, dia hanya akan namakan kita punya layout sahaja. Okay, dia hanya akan menamakan kita punya layout sahaja. So sebagai contoh, layout susun atur sekarang yang saya tengah ada, yang ada warna kuning ni, ini merupakan title slide. Okay, ini merupakan title slide. So kalau kita tekan rename ni, itu kita akan menamakan semula susun atur tersebutlah. Layout yang sekarang ni iaitu title slide. Tekan pada button butang rename ni, lepas tu dia akan muncul title slide lah. So dekat sini kita boleh menamakan semula kita punya jenis susun atur. Yang ni untuk susun atur dan juga untuk master dia berbeza ya. Untuk menukar semula nama master iaitu nama kita punya tema. So yang ni hanyalah nama untuk kita punya layout. Okay, sini boleh tulis nama dia semula dan tekan saja butang OK. So sebagai contoh dekat sini, so sebelum ni nama dia yang untuk kita punya susun atur yang pertama iaitu title slide. So kat sini boleh nampak sini ialah tajuk kita punya tema iaitu simple light. Dekat sinilah kita punya nama susun atur. Okay, sebelum ni ianya merupakan title slide. Bila kita rename dia, tulis nama baru, saya dah tulis nama baru dia iaitu tajuk besar. So sekarang saya boleh nampak bahagian sini simple light, sini diikuti dengan nama susun atur dia iaitu tajuk besar. Untuk menamakan semula kita punya nama tema, okay, sekarang ni nama tema dia simple light. Kalau kita nak namakan semula kita punya tema, tekan dekat bahagian atas ni. Okay, yang bahagian master dekat bahagian atas, bukan dekat bahagian bawah layout. Okay, susun atur ni. Yang dekat bahagian bawah layout ni untuk menamakan setiap satu jenis susun atur. Setiap satu jenis layout. Kalau nak menamakan semula kita punya tema, kita kena tekan dekat bahagian master. Yang paling atas sekali, yang nombor 1. Bahagian master. So dekat bawah ni hanya menamakan susun atur seperti yang apa kita boleh nampak sebelum ni lah. Okay, dekat title slide dia jadi tajuk besar. Kalau kita nak namakan master, tekan situ yang paling atas. Lepas tu nanti akan perasan dekat sini dia keluar master. Okay, sini ialah tajuk tema kita diikuti dengan master. Okay, tajuk tema sini simple light diikuti dengan master. Tekan je rename. So dekat sinilah kita boleh menamakan semula kita punya tema. So tekan je isikan nama baru, tekan OK. So contoh yang ni, sebelum ni nama dia simple light. Bila saya dah rename, saya bagi dia nama demo. So seperti boleh nampak sekarang dia berubah lah. So sekarang ni ini adalah tema untuk demo. Okay, demo diikuti dengan master. Itu hanyalah untuk menamakan semula kita punya susun atur dan juga sama ada kita nak namakan semula kita punya tema. So saya akan tunjukkan. Okay, so kejap ya, saya tukar paparan skrin supaya semua boleh nampak apa yang step saya tekan.
Okay. Jadi ini sekarang ni kita punya slide yang kosong. Kita nak buat tema baru dekat sini. Jadi apa yang perlu kita buat, segala perubahan yang kita nak lakukan, yang kita nak letak dekat tema perlu dilakukan dalam master view. Okay. So kena tekan dekat view dan pilih master. Okay, tekan pada view dan pilih master. So ini ialah master view. So kalau kita nak cipta kita punya tema, nak edit kita punya tema, harus dilakukan dalam master. Sebab kalau kita buat dekat luar, dia tak ada memainkan apa-apa peranan dalam kita punya tema. So sila pastikan yang kita berada dalam master view untuk buat kita punya tema tersebut. So dekat sini bahagian layout ni, okay, bahagian layout ni, so boleh nampak dia punya tajuk dekat sini, contoh title slide, section header, title and body. So apa sebenarnya layout ni? So, saya tutup sini. So kalau nampak dekat sini, dia ada transition, theme, layout. So dekat sinilah nama-nama yang kita nampak tadi. Ada title slide, section header, title and body, title and two column and so on. So semua yang kita nampak dekat bahagian layout ni, dekat bahagian susun atur ni, okay, situlah yang kita nampak tadi. Tekan view, master. So dekat bahagian layout ni, so boleh nampaklah title slide, section header, semua tu dekat pilihan layout kita yang dekat luar. Okay, semua ni dekat pilihan layout kita yang dekat luar. So kalau contoh sini, title slide. Okay, kita boleh namakan semulalah kita punya tajuk-tajuk layout ni juga. Untuk menamakan semula tajuk layout, kita tekan saja pada layout yang kita nak tukar nama tersebut lah. Okay, kena tekan dekat bahagian bawah ni, bawah layout. So contoh saya pilih sini title slide, tekan saja pada butang rename. So kat sini saya just title slide, saya just tulis tajuk lah ya. Okay, kalau sebelum ni dia title slide, sekarang saya bagi nama baru kepada dia iaitu tajuk. Saya tekan OK. Okay, sekarang dia dah jadi tajuk. Sekarang saya akan tutup kita punya master view. Pergi dekat layout. Okay, sekarang dia dah ubah tajuk. Kalau sebelum ni dia muncul title slide, so sekarang dia akan muncul kat situ dalam kita punya paparan skrin sebagai pilihan tajuk. Itu hanya untuk menamakan kita punya jenis layout. Untuk menamakan kita punya theme, okay, untuk menamakan kita punya theme, dia kena pilih, okay, dia kena pilih yang paling atas. Paling atas, so nampak kat sini master. Okay, paling atas kat sini. Lepas tu kat sini merupakan nama kita punya tema diikuti dengan master. Master tu memang ada kat situlah. Okay, yang tu untuk menandakan yang sekarang ni kita berada di kita punya paling utama, master slide. So sini tajuk dia. Okay, kita nak ubah tajuk tema kita, tekan je rename. Sini saya akan tulis sini tema baru. Okay, tema baru, tekan je OK. So sekarang apa yang kita tengah ubah sesuai, so semua ni merupakan dalam tema kita yang diberi nama tema baru. So sekarang ni tema yang kita guna pakai ni bukan lagi tema yang sebelum ni, tapi kita dah bagi dia nama baru iaitu tema baru. Itu untuk menamakan semula kita punya tema. So dekat sini untuk namakan semula kita punya jenis susun atur iaitu layout. Untuk mencipta tema, dia ada beberapa perkara dan juga design yang perlu kita ambil tahulah apa benda yang kita nak letak dalam kita punya tema, apa logo yang kita nak letak dalam kita punya tema. Antara perkara yang perlu kita ambil tahu dalam mencipta kita punya tema sendiri ialah logo. So kalau kita nak letak logo, sila pastikan saiz dia dan juga lokasi dia. Contoh boleh nampak dalam slide yang kami gunakan sekarang. Untuk logo yang kecil kami letak dekat bahagian atas sini. Dia satu saja. Okay, kami letak dekat bahagian atas. Dan juga untuk logo kami yang panjang, so kami letak dekat bahagian bawah, our brand. So
So kalau kita ada logo, so boleh lihat kepada kita punya slide tadi, dekat mana lokasi yang sesuai untuk kita letak logo tersebut. Dan contoh kalau logo ni kita letak dekat tengah-tengah, nanti dia macam tak cantik. Jadi lokasi tu juga memainkan peranan bila kita nak letak logo kita. Seterusnya, kod warna. Kod warna. So bila kita nak buat kita punya tema sendiri, antara perkara yang perlu kita ambil tahu ialah warna yang kita nak terapkan di dalam kita punya tema. So contoh yang macam boleh nampak dalam saya punya slide sekarang ni, boleh nampak warna hitam, boleh nampak warna kuning. Okay, sebab itu ialah logo kami, jadi kami menggunakan warna yang sama. So bila kita nak cipta kita punya tema nanti, boleh fikirkan juga warna yang hendak diguna pakai. Dan seterusnya, jenis tulisan. Okay, sila pastikan tulisan tersebut mudah dibaca supaya nanti semua orang bila tengok kita punya slide, dia boleh bacalah tulisan tersebut. Jenis tulisan juga sangat penting. Berdasarkan jenis tulisan, kita juga boleh ambil tahu tentang saiz penulisan tersebut supaya saiz macam mana barulah dia akan nampak lebih terang. Okey, dan juga seterusnya, muka surat. Kalau perlulah, ini tak semestinya ada. Kalau kita nak gunakan muka surat pun boleh juga. Okey, kalau kita nak letak ini muka surat berapa, sekarang ni slide muka surat berapa, benda tersebut kalau kita nak gunakan dalam tema kita pun kita boleh gunakan. Dan juga seterusnya, mungkin kita nak letakkan tentang hak cipta ataupun maklumat lain. Contoh seperti mana boleh nampak di dalam saya punya slide sekarang, maklumat hak cipta ada dekat bahagian bawah kiri. Okey, dekat bahagian bawah kiri ada tulis copyright. Kalau risau tentang orang mengkongsikan kita punya slide tu tanpa pengetahuan lah, so kita boleh gunakan hak cipta tersebut dekat bahagian bawah. Dan juga reka cipta yang berbeza untuk setiap susun atur. So kalau ingat sebelum ni, kita punya layout tu berbeza-beza. Kita punya susun atur tu berbeza-beza. Kita punya title, okay, kita ada title, kita ada blank. Okay, so kalau nampak tema yang digunakan oleh Google pun mengikut dia punya susun atur tu, dia kadang-kadang lokasi dia berbeza dan juga dia gunakan warna yang berbeza untuk dia punya latar belakang. So, saya tunjukkan lagi sekali yang paling mudah tadi, kita punya tema streamline lah. Okay, kalau tengok dekat streamline ni, untuk setiap layout dia gunakan menggunakan konsep yang berbeza. Kalau section header tu dia latar belakang dia warna hijau. Kalau pergi dekat main point tu latar belakang dia warna orange. So terpulang juga kepada kita pun boleh buat benda yang sama. So untuk setiap layout tu kita bagi dia konsep yang berbeza-beza, tiada masalah. So, pergi balik sini. Okay. Macam saya katakan tadi, kita kena fikirkan tentang kita punya logo dan juga kedudukan dia lah. So sekali lagi, logo yang kecil tu ada satu dia sahaja. So kita contoh macam slide yang saya guna pakai sekarang, dia ada dekat bahagian atas. Tapi kalau untuk logo yang jenis panjang macam ni, kita letak dia dekat bahagian bawah supaya dia tak mengganggu mata orang yang melihat kita punya slide pembentangan ni lah. Okay, tapi sekali lagi ianya terpulang di mana kita nak letak kita punya logo. Asalkan ianya tidak mengganggu kita punya penulisan lah. Apa isi yang perlu kita tulis nanti, ianya tidak mengganggu kita punya penulisan. So dekat mana-mana kita nak letak pun, asalkan ianya bersesuaian. Seterusnya, apa yang perlu kita fikirkan ialah kod warna. So macam yang boleh nampak sekarang ni, saya punya slide, kami menggunakan warna hitam dan juga warna kuning.
kita tak letak banyak-banyak warna supaya nanti tak nampak terlalu banyak isi. Sebab tu kita pilih hanya 2 warna. So selalunya kalau kita nak buat sebarang pembentangan, dia punya warna yang dicadangkan ialah sampai 4 warna. 4 warna tu dah dikira sebagai maksimum lah supaya nanti mata bila melihat kita punya pembentangan tu dia still nampak cantik. Okey, selalunya apa yang dicadangkan kita punya maksimum ialah 4 warna. So dekat sini saya tunjukkan kod warna dia. So kita ada hex dan juga RGB dia. Okey, ni hex kita punya hex number dia. Okey, hex number dan juga RGB dia. Okey, RGB dia so berapa nombor dia. So kod warna ni diguna pakai dekat sini ya. Okay. So contoh kalau kita nak gunakan warna kita sendiri untuk penulisan ni, so bila kita tekan dekat text color ke ataupun kita tekan dekat fill ni, okay, dekat fill ni, dekat sini kita boleh pilih warna kita sendiri. So kita cipta sendiri kita punya warna. So bila tekan dekat bahagian sini, so dekat sinilah di mana hex tadi tu, macam boleh nampak dekat sini, memainkan peranan. So saya akan copy hex ni sekejap. Okay, memainkan peranan. Supaya kita nak pastikan betul-betul warna yang kita guna pakai tu memang sesuai untuk tema kita. Kita nak guna pakai warna yang sama. So kita dapatkan dia punya hex punya code. Okay, code hex dia. So dekat sini isikan sahaja kod warna tersebut. Okey, isikan saja kod warna tersebut. So contoh kat sini dia akan muncullah warna tersebut. Dekat sini boleh ubah transparency level dia. So sekarang saya tekan saja okey. So boleh nampak lah. So ini ialah warna tadi. So dekat situlah di mana pentingnya untuk kita juga ambil tahu tentang kita punya hex color dan juga kalau kita ada nombor RGB dia ataupun peratusan CMYK dia pun tak ada masalah juga. So macam mana kita nak dapatkan semua ni? Untuk dapatkan nilai hex, okay, nilai hex, so yang atas ni tadi, nilai hex ni, okay, berdasarkan gambar. Contoh kita memang dah ada logo tersebut yang kita nak guna pakai. Okay, contohlah kita ada logo yang kita nak guna pakai. Tapi kita tak tahu apa dia punya nilai hex. Okay, apa dia punya nilai hex. So yang ni antara apa yang kita boleh cubalah. Dekat sini ada HTML color code. So saya klik, okay. Sini ada HTML color code. Oh sorry. Okay, so saya tunjuk kat sini je lah ya. So sini kita ada HTML color code. So dekat HTML color code ni, okay, yang ni untuk dapatkan nilai hex. Dekat HTML color code so dia akan muncul macam ni lah. So apa yang kita boleh buat, upload file. Okay, upload file ataupun kalau dah ada URL untuk gambar tersebut boleh letak URL dekat sini. So upload file kalau ada daripada PC. Lepas tu pilih gambar tersebut. Bila gambar tersebut dah di-upload, so macam contoh sekarang ni, gambar ni telah pun di-upload. Bawa je cursor tu dekat bahagian yang kita nak tahu warna dia. Okay, bawa je kita punya cursor dekat bahagian ni mana yang kita nak tahu apa dia punya hex punya number. Apakah kod dia. So tekan saja pada bahagian tersebut. Nanti dekat bahagian bawah ni, color code dia akan tunjukkanlah kita punya hex, jumlah hex tadi. Apa dia punya nilai. So nilai-nilai yang kita copy untuk kita guna pakai. Seterusnya kita juga boleh cuba image color picker. Image color picker ni sama juga macam kita punya color code tadi. Sebab kita nak tahu apa nilai hex tu berdasarkan gambar. Okay, satu lagi kita boleh guna image color picker. So sama juga kita upload gambar. Okay, kita upload gambar dan sama kita klik saja pada bahagian yang mana kita nak tahu nilai hex dia. Lepas tu nanti dia akan bagi tahulah, contoh dekat sini dia akan bagi tahu apakah hex code dia. Okey, apakah nilai hex dia. Kat sini pun ada tulis RGB code. Kat bahagian sini pun ada tulis RGB code. So
So nilai hex ni lah yang kita copy kalau kita nak guna pakaikan konsep warna yang sama dalam kita punya slide tadi. Dan seterusnya kita juga boleh gunakan dua ni untuk palette warna. Palette warna dia akan cadangkanlah warna apa yang bersesuaian dengan kita punya tema tadi. So dekat sini kalau pergi dekat LOL color ni, kalau pergi dekat LOL color ni kat sini dia ada cadangkanlah warna-warna yang bersesuaian yang kita nak guna pakai. So kalau contoh kalau kita berkenan dengan yang warna purple dekat bahagian sini, dia dah siap tunjukkan dah 4 warna ni, nanti boleh tengok dia punya hex code. Nilai hex dia, so gunakan sahaja. So yang ni kalau nak cadangan lah. Dan juga lagi satu pun kita ada dekat pigment. So dekat sini pigment ni dia akan tunjukkan juga. So pigment ni mesti dia tunjukkan dalam 2 warna je. Tapi kalau klik pun boleh, kalau klik pergi kat sesuatu tu pun dia akan tunjukkan lebih banyak warna lah. Pigment. So dekat sini dia akan tunjukkan warna yang bersesuaian. Contoh warna apa yang bersesuaian dengan merah. So dekat sini boleh tengok dia punya demo, dia bagi warna pink dengan merah. So kalau bersesuaian dengan apa yang kita nak, boleh copy sahaja dia punya hex code tersebut. So dia ada 2. So yang ni boleh guna pakai untuk cari cadangan warna lah. Kalau tak tahu nak letak warna apa, boleh pergi 2 ni. Ada low color dan juga pigment. So bila dah tahu apa logo kita, bila dah dapat kita punya warna tadi, kita boleh guna warna kita sendiri dalam tema. So kat sini tadi saya tunjuk untuk kita punya box, kita punya kotak. So dekat sini kita contoh, kita akan ubah dia kita punya tulisan punya warna. So kat sini tekan je text color dan sekali lagi so pilih dekat bahagian bawah ni. Lepas tu kita masukkan kita punya hex punya nilai tadi dan tekan OK. Jadi warna untuk tulisan tersebut akan berubah. Jenis tulisan, dalam pemilihan jenis tulisan sangatlah penting untuk kita pastikan yang kita punya sesiapa yang menonton kita punya presentation tu, kita punya slide, dia boleh baca apa yang berada di dalam kita punya slide. So bila tengok setiap konsep penulisan tu, so kita kalau boleh elakkan yang bersambung. Elakkan penulisan yang bersambung yang sukar untuk dibaca. Seterusnya yang muka surat ni sekali lagi yang ni berdasarkan pemilihan lah. Kalau perlu letak muka surat tu kita boleh letak, kalau tak perlu pun kita biarkan sahaja. So contoh kalau kita nak letak muka surat di dalam kita punya slide. So contoh ini muka surat pertama dia akan muncul 1, ni muka surat kedua dia akan muncul 2. So macam mana nak buat kita punya muka surat tersebut? Pergi dekat bahagian insert. So kat atas tu ada file, edit view, insert. Tekan pada butang insert dan pilih slide number. Pilih slide number. So dekat sini nanti akan bahagian kanan tu akan nampak hashtag. Ada nampak pagar ni. So kita juga boleh ubah sesuai dekat mana kita nak letak kedudukan pagar tersebut. Kita boleh ubah sesuai di mana kedudukan kita nak letak pagar tersebut. So slide number. Nanti dia akan muncul lah pagar tersebut. So dekat sini bila kita dah tekan slide number, dia ada pilihan dekat sini lah. Sama ada kita nak on off dia ataupun skip title slide. So kalau kita skip title slide tu maknanya bila kita punya page pertama tu dia tak tunjuk lah itu muka surat pertama. Lepas tu tekan saja pada butang apply. Seterusnya hak cipta ataupun maklumat lain. So hak cipta ni macam semua boleh nampak dekat bahagian bawah kiri. Dekat bahagian bawah kiri skrin sekarang boleh nampak copyright source 247. So kita juga boleh ubah sesuai di mana kedudukan kita nak letak hak cipta kita ataupun kita nak letak maklumat lain. Tak semestinya letak copyright. Tak semestinya letak copyright. Boleh juga letak maklumat lain. Contoh boleh letak kita punya alamat email, nombor telefon dan
Seterusnya boleh juga letak kita punya nama. Okey, sebarang maklumat yang kita nak letak. Okey, selalunya kalau kita punya presentation tu kita akan letaklah hak cipta dan juga mungkin kita boleh letak siapa yang buat kita punya slide ni, supaya nanti orang tak sewenang-wenangnya kongsikan kita punya slide dekat luar sana. So yang ni reka bentuk lalai, so default, okay, reka bentuk lalai untuk setiap susun atur. Selalunya untuk setiap susun atur kita boleh nampak inilah dia punya reka bentuk. Okay, setiap layout kita boleh nampak macam ni lah dia punya konsep untuk reka bentuk. Kalau title slide, dia memang akan ada title dekat bahagian atas, bawah tu ada subtitle. Lepas tu kalau ada section header, dia selalunya dia akan bagi satu je box title. Okay, yang ni bentuk lalai, tapi jangan risau, kita juga boleh buat sendiri kita punya susun atur. So bila kita dah sure, dah pasti betul-betul dah okay, dah gembira dengan kita punya tema yang kita buat tadi, okay, dengan kita punya template yang kita dah buat tadi, kita dah ada gambar, kita dah ada warna, okay, kiranya kita dah memang okay, inilah apa yang saya nak. So lepas tu boleh tutup je, tak perlu risau, tak payah tekan button save, okay, tak perlu risau, tutup sahaja, tekan je yang X button ni. Itu saja. Lepas tutup tu dia kiranya dah wujud lah. So sekarang kalau kita nak kongsikan kita punya template, okay, nak berkongsikan kita punya template supaya orang lain pun boleh guna pakai kita punya tema yang kita dah buat tadi, okay, supaya orang lain pun boleh gunakan kita punya tema, kita kena share, kita kena kongsikan kita punya slide di mana kita buat tema kita tadi. Walaupun slide ni kosong, jangan risau. Okay, walaupun slide ni kosong, sebenarnya inilah apa yang kita perlu kongsikan dengan sesiapa yang kita nak kongsikan tema tersebut lah. Okay, sebab kita tak boleh nak kongsi kita punya master tu. So apa yang perlu kita buat, kita kena kongsikan kita punya slide yang kita guna pakai untuk buat tema tersebut. So dekat sini tekan je pada butang share. Lepas tu isikanlah alamat email dengan siapa yang kita nak kongsikan kita punya slide tadi atau kita punya tema. So lepas kita isikan dia punya email, dekat bahagian kanan nanti kita boleh pilih jenis akses yang kita nak berikan. Kita ada editor, so kita benarkan orang tersebut untuk edit kita punya slide. Okay, kita juga ada komentar, so kita memberi kebenaran kepada orang tu untuk mengulas kita punya slide. Okay, komentar dia tak boleh nak edit secara terus. Kalau komentar dia tak akan dapat edit secara terus, dia hanya boleh komen sahaja. Dan juga kita ada viewer, so viewer dia tak boleh buat apa, dia boleh tengok sahajalah. So sekejap saya pergi dekat sini. Kita pergi balik dekat bahagian master. Antara satu lagi benda yang perlu sangat penting ialah bahagian mana kita nak edit. Okay, dekat bahagian mana kita nak edit. Adakah kita perlu edit dekat bahagian master ataupun kita perlu edit dekat bahagian layout. Kalau kita lakukan sebarang edit dekat bahagian layout, okay, layout. Contoh dekat sini saya pergi dekat bahagian big number ya. Contoh kat sini saya bagi pada bahagian big number. So dekat big number ni saya letak color, saya letak background. Okay, saya pilih warna kuning. Okay, warna kuning. Contoh, okay, ni big number. Okay, edit tu saya buat secara terus di dalam bahagian layout ya. Okay, ini adalah untuk big number. Okay, big number nampak kat sini dia warna kuning. So saya tutup kat sini. Memandangkan layout sekarang ni big number, jadi dia punya latar belakang warna kuning. Okay, kalau saya pilih, kalau saya pilih tajuk, okay, kalau saya pilih tajuk ianya masih warna putih. Itu kalau kita buat satu-satu, kalau kita pilih dekat big number dia jadi warna kuning. Itu kalau kita buat satu-satu. Satu lagi yang kita boleh buat, contoh sebenarnya kita nak semua layout tu warna kuning. Okay,
So kalau ingat yang ni kita punya title slide dia warna putih. Kalau semua pun kita punya tema nanti, background dia, latar belakang dia kita nak warna kuning, kita kena pilih dekat master. Kenapa master? Sebab segala perubahan yang kita lakukan kepada master, yang paling atas, master slide ni, ianya akan berlaku juga kepada layout-layout yang lain. Kalau kita edit dekat layout tu, maknanya hanya untuk layout tersebut saja. Hanya untuk big number. Kita edit tu hanya untuk big number. Tapi kalau edit tu sebenarnya untuk semua jenis layout di dalam tema baru ni. Okay, so tekan je dekat master. So sekarang saya pilih background. Saya nak pilih warna kuning juga. Okay, background warna kuning. Tekan and then tekan OK. So kalau boleh perasan sekarang, disebabkan edit tadi, background color tu saya pilih dekat master. So sekarang semua layout saya dia latar belakang dia merupakan warna kuning. Okay, sama juga kalau nak letak sebarang logo ataupun image. Kalau kita buat dekat satu tu saja, contoh sekarang ni saya dekat bahagian big number. Okay, saya insert, saya pilih image. So search from the web. Okay, so sini saya pilih rainbow je ya. Okay, contoh. So contoh saya akan gunakan image ni. Saya tarik je daripada sini pergi masuk ke dalam saya punya tema. So saya kecilkan. Okay. So ingat ini dalam big number. Saya buat perubahan, saya letak image ni di dalam big number punya layout, susun atur, bukan di dalam master. So bila saya tutup ni, so boleh nampak disebabkan oleh layout jenis ni ialah big number. So hanya big number sahaja yang akan ada pelangi dekat bahagian atas dia. Okay, hanya big number sahaja yang ada pelangi dekat bahagian atas dia. Tapi kalau saya nak semua layout ni nanti ada gambar pelangi, jadi perubahan tersebut kita perlu lakukan yang di paling atas iaitu master. Okey, pergi dekat master, klik insert sekali lagi, saya masukkan image saya. Kali ni saya pilih contoh yang ni lah pula ya. Okey, saya pilih logo yang ni, saya masukkan. Okey, saya masukkan. Logo tersebut saya kecilkan. Saya kecilkan dia lagi. Okay, contoh saya letak dekat atas ni lah. Alright, so inilah master. So boleh nampak juga di dalam layout-layout yang lain dia secara automatik akan ada image tersebut. Okay, akan ada image tersebut. Saya tutup. Okay, so boleh nampak dekat sini kita punya image tersebut. Okay, dari luar kita tak boleh nak edit ya. Okay, yang ni dari luar kita takkan dapat nak edit apa yang kita dah isikan di dalam kita punya master tadi. Okay, saya tak dapat nak gerakkan kita punya pelangi ni. Kalau nak buat perubahan tersebut, ianya perlu dilakukan di dalam master view, bukan di luar. Kalau di luar memang kita tak dapat nak gerakkan apa yang kita dah tetapkan di dalam kita punya master view tadi, dalam tema kita. Memang tak boleh nak bergerak. Kalau nak edit dia, kena pergi balik dekat bahagian view, master dan barulah kita boleh gerakkan dia. Kalau dari luar memang tak dapat. Okay, kat sini barulah kita boleh gerakkan dia. So lepas kita dah berkongsikan dengan rakan kita punya tema tadi yang memang kita dah siap. So kita dah letak logo, kita dah set up dia punya master, kita dah set up dia punya layout, susun atur. So lepas kita dah kongsikan, so apa yang kita boleh buat sekarang ialah cara untuk import tema. Okay, macam mana nak import tema. So tema tadi kita dah buat, macam mana kita nak panggil dia. Macam mana kita nak panggil dia bila kita nak cipta satu slide yang baru. So apa kita boleh buat? So bila sekali lagi kita daripada drive kita tekan new, buka satu slide yang baru, slide kosong. So dekat sini bahagian kanan ni tekan pada import theme. Okay, tekan pada butang import theme untuk mengimport tema kita tadi. Okay, tekan pada import theme. Okay, kalau tertutup
Okey, kalau contohlah tertutup bahagian tema ni tanpa sengaja, jangan risau, tekan saja pada butang tim. Nanti dia akan muncul semula lah dekat bahagian kanan ni. Okey, bila dah muncul bahagian kanan ni, tekan pada import theme. Lepas tu dia akan keluar kita punya senarai presentation lah. Okey, yang ni dia memang akan muncul senarai presentation yang memang aktif. Yang baru kita recent buka. Okey, yang recent buka, baru recent ada edit. Okey, dia memang akan muncul dekat bahagian sini. So dekat sini nanti boleh nampaklah semua jenis presentation yang aktif. Jadi dekat sini boleh ambil tahu apakah jenis, apakah tajuk tema kita tadi. Okey, apakah tajuk presentation tema kita tadi. So contoh dekat sini, Souls 247 Education merupakan tajuk untuk presentation di mana saya membuat tema saya tadi. So sebab tu saya akan pilih yang ni, Souls 247. So dekat situ dia akan keluarlah kita punya template. Okey, dia akan muncul kita punya template. So tekan saja pada template tersebut dan tekan import theme. Nanti kita pergi dekat bahagian layout. So boleh nampaklah ini adalah pilihan-pilihan layout yang ada. Okay, so sekarang kita akan demo. Okay, so contoh yang ni nama dia demo. So saya akan letak kat belakang dia template supaya memudahkan saya cari dia nanti. Okay, kita buka satu slide baru lagi. New Google Slide. Okay, so ini adalah presentation yang kosong. Kalau kita nak import tema tadi, apa perlu kita buat dekat bahagian sini? Tekan pada import theme. Okay, tekan pada bahagian import theme. So boleh nampaklah dekat sini. Okay, so ini merupakan nama kepada kita punya presentation tadi. Okay, nama kepada presentation tadi. Kalau ni kosong pun tak ada masalah. Okay, ni kosong pun tak ada masalah. Asalkan kita memang dah sharekan kita punya slide yang ada tema tadi yang baru kita buat tu dengan orang yang sepatutnya. Okay, kalau kosong pun tak ada masalah tema tu. So contoh sekarang inilah yang di mana kita guna pakai untuk buat tema tadi. Pilih je demo template, select. So dekat sini macam tadi semua tahu, nama tema kita merupakan tema baru. So sebab tu dia akan muncul dekat sini tema baru. Okey, dia akan muncul tema baru. Tekan saja dan tekan pada butang import theme. Okey, jadi sekarang bila tengok layout dia, dia merupakan layout yang sama dengan kita punya demo template. So itulah cara untuk kita import kita punya tema lah. So pastikan nama dia senang untuk kita cari juga. Okey, senang untuk kita cari. So yang kat situ kita boleh pilih saja template yang kita guna pakai tadi. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini, di mana cara kita macam mana nak cipta tema dan juga macam mana kita nak import tema kita. Ada sebarang soalan buat masa ni yang boleh saya bantu berkenaan dengan tema, ada yang kurang jelas, ada apa-apa sebarang soalan? Semua okey saja. Semua okey ya? Alright, so kalau ada sebarang soalan boleh kemukakan kepada saya. Terima kasih banyak kerana menyertai sesi kita pada hari ini. Kalau ada sebarang cadangan untuk apa yang nak tahu lagi pada masa akan datang dan juga kalau nak tengok senarai kelas yang akan datang, sekali lagi boleh lawati kami punya laman web di sini, source7.org/education.